funky. Assalamualaikum, hai korang. Lama dah aku tak buat video kan. Sebabnya aku busy, banyak assignment apa semua. Lepas tu adalah berapa orang request untuk aku buat video kan lagi. So kali ni aku akan cerita random horror story. Maksudnya cerita yang bukan satu cerita panjang. Maksudnya short cerita aku masukkan dalam satu video. Okay. Cerita ni semua aku dapat daripada kawan aku, junior aku, dekat asrama ataupun dekat rumah. Tapi untuk konten kali ni aku cerita yang asrama punya. So, jom. Allah. Okay, first ni aku dapat pada kawan aku sama batch dengan aku. Cerita dia macam ni. Benda ni jadi waktu minggu budak asrama SPM. So kalau dekat asrama, kalau sekolah biasa semua sekolah pun, kalau budak asrama SPM je tinggal, maksudnya semua budak dah balik. Jadi tinggal budak SPM je. Okay, ada seorang kawan aku ni, contoh aku bagi nama dia Ika lah. Okay, Ika ni dia tak boleh semayang. Jadi dia tak pergi surau. Bila tak pergi surau, dia duduk kat bilik study. Esok tu dia ada periksa chemistry. Okay. Bila kalau tinggal budak SPM je, dia bukan macam cerita sebelum ni kan, kalau tak boleh semayang kena pergi kelas kan. Okay, kali ni sebab budak SPM je tinggal, so study sendiri je malam. And tak ada kelas pula malam tu. And dia duduk dalam bilik seorang-seorang, sementara kawan dia yang lain pergi surau. Nak jadikan cerita, sebabnya kan tinggal budak form 5 je kan. Asalnya Ika ni tinggal dekat tingkat 3 Berlian. Tapi sebabkan tingkat 3 tu diorang je yang ada, so Ika dengan kawan dia yang satu bilik dengan dia tu turun dekat tingkat 2. Tingkat 2 tu namanya Intan. So dia turun kat Intan tu dia turun kat Intan dengan kawan dia lagi 2 orang lah. So jadi 3 orang. So bila dia turun kat bawah ni, niat dia sebab tak nak seorang lah, biar ada kawan lain. Sebab majoriti semua form 5 duduk kat tingkat 2. Macam tu lah, dia macam tak nak seorang lah. Okay, sama balik. Lepas dia study seorang dekat bilik, dia terdengar bunyi harimau ngaum. Lepas tu dia cakap yang masa dia form 1 dia duduk bilik tu. Dia pernah dah duduk bilik tu masa form 1. Masa form 1 dia pun dengar bunyi yang sama, bunyi harimau mengaum tu kan. So dia macam takut jugalah, tapi tak adalah lari bilik lagi time tu kan. Lepas tu kawan-kawan dia yang lagi 2 orang tu balik bilik. So sekarang ceritanya mereka ni ada 3 orang je dalam satu bilik. Lepas tu bila kawan dah balik, dia tak cerita pun kat kawan dia senyap je. Lepas tu malam tu sebab Ika ni dia takut, dia tidurlah bertiga. Kan katil 2 kan. Katil tu kan 2 gabung. So dia bertiga tidur sama-sama. Okay, aku bagi susunan dia kan katil gabung kan, dia tidur bertiga. Yang ni aku bagi nama Linda. Ika duduk tengah-tengah sebab dia takut. Yang ni aku bagi nama dia Ira. Okay, Linda, Ika, Ira. Okay, malam tu selalunya kalau budak asrama sekolah aku lah, bila tidur dekat tepi katil tu mesti ada kain telekong yang dah dilipat. Kain telekong kan, dekat sini ke dekat sini, hujung dekat belah bantal. Maksudnya kat bantal tepi. So kat situ akan letak telekong lah, sebab mudah kan kalau nak subuh ke terus ambil kat situ, tak perlu buka loker macam tu lah. Lepas tu nak jadikan ceritanya, malam tu Linda terbangun. Lepas tu tahu tak apa dia nampak? Dia nampak si Ira ni tidur pakai kain telekong. Waktu tu dia macam dah rasa lain. Tak. Lepas tu dia fikir positif. Mungkin Ira ni solat tahajud. Sebab dia orang 3 orang ni macam selalu rasa solat tahajud kan. So macam tak apalah, dia pun tidur balik. Dia bangun tu sebab minum air ke apa macam tu lah. Lepas tu okay, yang si Ika ni dia tak bangun lah. Maksudnya dia tidur tepi si Ira ni. Okay, esok tu si Linda ni tanyalah dekat si Ira. Waktu tu 3 lah dekat dalam bilik. Dia tanya, Ira, kau tahajud ke malam tadi? Lepas tu Ira kata,
tak ada lah. Lepas tu kata, aku nampak kau pakai kain telekong malam tadi. Lepas tu si Ira pun kata, tak adalah, aku tak tersedar malam tadi. Aku tidur lena sangat macam tu lah. Dia macam ayat macam tu lah. Maksudnya dia tak terbangun sebab dia lena sangat. Tapi si Ira ni ada cakap, Ira ni kan, dia kata, aku tak bangun pun. Tapi pagi tadi aku tengok kain telekong aku berlonggok bawah katil. Sekarang aku pun meremah tau cerita ni sebab aku terkejut. So korang rasa siapa yang pakai telekong yang duduk kat situ? Memanglah si Ira kan. Tapi macam mana kain telekong tu boleh ni? Dia kata macam pelik lah. Dia tak silap pandang sebab dia memang bangun time tu kan. Masa dia nampak kebetulan masa Ira Linda tu bangun, dia ternampak tau yang tingkat 3 depan bilik dia. Tingkat 3 dia kan tingkat 2 kan. So depan bilik dia tingkat 3 lampu menyala. Maksudnya bilik tu menyala. Siapa yang, soalannya sekarang ni, tak siapa pun yang duduk tingkat 3 tu. Siapa yang pasang bilik tu tengah-tengah malam buta? Okay, aku pun tak tahu apa jadi, dia pun tak tahu apa jadi. So korang buatlah spekulasi sendiri. Okay, cerita next ni, yang kedua ni, sama juga masa minggu budak SPM juga. Okay, yang ni ada sama lah, tingkat 2. Kawan aku ni dia dalam 5-6 orang jugalah. Lepas tu ada yang kawan dia dari 2 orang dari tingkat 3 turun juga bilik dia tidur situ. Sebab dia 2 orang je, dia baru masuk asrama masa form 5. So macam 2 orang je lah tinggal satu bilik tu. So dia turun dekat tingkat 2 ni dengan kawan aku yang lain. So duduk sini dalam tak sure berapa orang, tapi duduk dengan kawan aku kat tingkat 2 ni. Okay, cerita ni kawan aku ni seorang, okay, aku panggil nama dia Mimi lah kan. Mimi ni dia bawa kamera yang macam besar tu, kamera Canon tu. Dia bawa pergi sekolah. Kamera ni dia tangkap gambar kawan sebab kan minggu last kan. So dia nak tangkap gambar lah. Aku. Lepas tu dia bawa kamera tu, and malam tu study macam biasa, study sebab nak exam kan. Kita orang selalunya, kita orang macam aku pun selalulah dengan kawan aku tu juga selalu study dekat musola. Musola tu adalah surau untuk Aspuri, dekat blok Aspuri saja. Maksudnya macam satu ruang untuk solat, macam tak perlu jemaah dengan lelaki lah. Dekat dalam blok tu juga. So kita orang akan selalu study kat situ tiap malam. Lepas tu bila kita orang dah study tiap malam kat situ, malam tu study lah macam biasa. Lepas tu Mimi ni ada seorang kawan aku ni, contoh aku panggil nama dia Lina ni cakap dekat Mimi. Dia cakap, Mimi, kamera kau takkan letak atas katil je? Takkan letak atas katil je? Pergilah simpan je gitu kan. Lepas tu kata, aku letak atas katil je ke? Lepas tu si Lina kata, tak apalah, aku tolong simpankan, dia cakap. Lepas tu dia simpankan lah. Dia simpan letak dalam beg kamera tu lah kan. Beg kamera tu. Lepas tu bila dah habis study tu, masuk dalam bilik macam biasa. So macam keadaan semua macam biasa je. And dia orang buat biasa je lah. Letak kamera tu dah letak dalam beg dekat antara ni kan, katil 2 kan. So dia letak tengah-tengah lah antara dia dan kawan dia macam tu. Lepas tu nak jadikan cerita, esok pagi tu subuh, korang tahu tak kamera tu kat mana? Kamera tu, aku yang bermak. Kamera tu dia letak dekat, bukan dia letak, ada dekat depan pintu toilet. Dia katil dia memang tepi pintu toilet. Okay kan, dua katil, pintu toilet. And dia duduk kat sini lah, depan dengan pintu. And dia punya kamera tu dekat depan toilet tu. And tak terbuka sarung dia. Maksudnya bukan kedudukan yang dalam beg kamera tu sendiri. Aku macam, seramnya. Lepas tu aku tanyalah kawan aku tu, kau buka tak kamera tu? Dia kata dia sampai habis, dia memang tak tengok langsung dalam kamera tu ada apa. Dia pun pelik, kenapa, macam mana kamera tu boleh ada kat bawah. Lepas tu dia orang study pun dah lambat kan. So macam siapa yang tengah-tengah malam pukul 3-4 pagi yang letak kamera kat situ. Lepas tu kawan aku ni takut lah kan nak tengok. Lepas dia kata baru ni dia tengok balik dalam video tu ada apa. And
nasib baik dalam video, dalam kamera. Nasib baiklah dalam kamera tu dia tak ada apa-apa pun yang pelik. Tapi siapa yang alih, siapa yang buka tu tak tahulah. Korang buat juga spekulasi sendiri. Okay, next cerita ni aku tak tahu lah bagi korang seram ataupun tak, tapi mungkin kelakar kot. Tak adalah kelakar, tapi macam ni. Masa kita orang waktu tu adalah bukan minggu SPM and semua ada kat asrama. Waktu tu kita orang form 4 pernah juga kecoh-kecoh pasal benda macam tu kan. And masa tu kita orang malam tu set biro aku kan macam biro asrama kan. Aku dengan kawan-kawan aku plan kita orang nak pasang surah Al-Mulk lah, sebab macam kecoh sikit benda-benda mistik macam tu. So kita orang ambil jalan untuk buka surah Al-Mulk kan, supaya yelah jauh daripada benda macam tu kan. Kita orang buka surah Al-Mulk dan pasang dekat announcement tu budak 10 je boleh dengar. Dia macam bilik untuk buat announce, untuk ambil barang macam tu lah. So semua 10 boleh dengar lah. And buka tu pula guna laptop aku. Aku kan jadi minat K-pop kan. Buka lah guna laptop tu. Lepas tu pasang mic tu dekat sound laptop tu kan. Lepas tu waktu kita orang tu pasang sambil keliling dekat pusing-pusing dekat blok. Tengok-tengok budak-budak ni sebab nak pantau kan. Lepas tu waktu tu aku dengan kawan aku tengah round dekat tingkat 3. Maksudnya semua biro tengah berlegar lah kan, tengah ni kan tengok orang. Daripada surah Al-Mulk tu tiba-tiba, korang tahu tak, tiba-tiba lagu tu terstop and terpasang lagu Bumbayah Blackpink tu. Lagu yang orang minat K-pop ni mesti tahu kan, lagu Bumbayah Blackpink. Kita orang pun terkejut semua. Aku berlari turun tangga kan. Bagi aku macam malu lah. Pasal surah Al-Mulk tiba K-pop kan. Lepas tu tak tengok kat bawah, tak ada siapa pun kat bawah tu. Kat bilik announce tu siapa yang buka. And kawan kata mungkin folder tu ni kan, maksudnya lepas habis Al-Mulk mungkin dengan Bumbayah. And tak silap aku, waktu tu surah Al-Mulk tu tak habis pun lagi. And lagu Bumbayah tu bukan bukan satu folder dengan surah-surah yang lain. Maksudnya satu folder tu surah tu, satu folder ni surah ni. Satu folder tu surah tu, satu folder ni K-pop ke movie ke macam tu. So dia lain, macam mana boleh terpasang. And itulah. Lepas tu aku pun next tu aku pasang surah Al-Mulk juga hari lain lah, sambil aku record. Sampai sekarang aku tak tengok pun record tu sebab aku sendiri yang takut. Okay, buat setakat ni 3 cerita tu aku cerita dulu. Sorry lah gelap. Apa ni kan, lampu dekat separuh je. Lagipun aku macam baru bangun tidur sebenarnya. Okay, thank you korang. Thank you sebab tengok lagi. Thank you sebab support. And jangan lupa like, subscribe and share. Okay, terima kasih yang dah tonton, yang bagi support. Kalau korang nak cerita lagi apa-apa cerita hantu nak bagi tahu aku, DM je dekat Instagram. Okay, aku insyaAllah aku akan baca. Tapi sorry juga buat setakat ni aku macam mungkin jarang sebab tak dekat final. Dekat final banyak gila assignment. So kalau faham. Terima kasih. Aku lupa untuk yang dah tengok Hysteria Part 1 Part 2 kat channel aku tu, jangan lupa tengok dekat channel Captain Malaya. Dia ada juga cerita pasal histeria, and dia yang ada dekat tempat budak yang kena histeria first tu. So korang boleh tengok dia punya channel. Tapi aku sarankan jangan tengok seorang-seorang sebab dia punya tu lagi banyak jump scare dia. And subscribe lah sebab dia punya jalan cerita memang ni lah, sebab dia ada kat situasi budak yang kena histeria and dia yang tolong buat. And dia cerita juga pasal kisah-kisah budak 10. Aku kan cerita pasal budak 10 kan. So subscribe dia juga, tengok video-video dia. Sama je dengan aku, cuma dia sejak 10, aku sejak 10. Okay, thank you, bye. 1, 2, 3, funky.